bawah lah. So jadi ke bawah lah tuan lah. Kemahiran fikiran bawah, ke bawah. Jadi itu yang nak ditonjolkan oleh pembangkang. KRFP, KWSP, mana KWSP? Pemandu teksi pun tuntut KWSP. Saya rasa kadang-kadang pelik lah. Saya rasa kalau pembangkang yang ada sekarang jadi kerajaan, KWSP tu, simpanan kita dalam KWSP tu dah habis dah. Dah berapa puluh kali bagi. Dan masa PKP dulu tak boleh, tak ada kerja. 100 berapa puluh bilion dah keluar. Million. Jadi kalau semua keluar simpanan, KWSP tu jadi tinggal bangunannya. Jadi tuan-tuan, okey, jadi sekarang ni maknanya kita jimat 4,000. Kalau 4,000 sekali jimat, sebulan dah 400 lebih kurang. Maknanya keperluan untuk pergi draw, pergi ambil wang simpanan KWSP untuk hari tua itu tak payah. Apatah lagi bila dibagi pilihan. Kalau kita sangat memerlukan duit untuk berniaga, boleh buat pinjaman. Dan dah ada dah formula. Pembinjaman di bank tu lebih baik daripada pergi draw 10,000 daripada KWSP. Dia seolah-olah kita ambil duit KWSP tu di bank. Pergi ambil kat situ, jangan pergi kat KWSP. Kalau kita ambil kat KWSP, kita ambil 10,000 habis akaun kita. Dalam akaun kita habis. Maknanya kita tak akan dapat dividen. Dan bukan saja kita tak dapat dividen, orang yang tak keluar dividen, tak keluar simpanan pun akan terjejah dia punya dividen dia. sebab modal ataupun tabungan KWSP sudah berkurangan. Kalau seorang keluar 10,000, kalau 100 orang, bukan 100 orang, kalau kata 1,000 orang, 100,000 orang keluar, maknanya KWSP yang ada dalam KWSP tu tinggal apa? Dulu dah keluar berbilion-bilion dah. Jadi apa nak tinggal? Jadi tinggal bangunan je. Pergi tengok kaunter, dia buat macam ni. Jadi tulis tu kaunter ditutup, tak boleh draw. Dan dia pun dah tak boleh nak buat pelaburan apa. Jadi ini pembangkang punya mentaliti mudah, popular, nak popular. Popular pun sekejap je. Berapa hari? 10 hari kita dapat ni 10,000. 10,000 kalau kita belanja, pergi belanja macam-macam lah ni, nak raya belanja macam-macam. Benda yang kadang-kadang bukan sangat diperlukan pun, sama dia kena aksesori je. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jadi kita belanja habis. Dah habis 6 bulan tu, nak pergi cari mana? Balik pada kerajaan, cari kerajaan, blame kerajaan. Inilah kerajaan gagal. Sebenarnya itu matlamat utama pembangkang, nak memperlihatkan bahawa kerajaan ni tak pandai mengurus ekonomi. Jadi dalam 6 bulan nanti kerajaan ni akan tumbang. Kerana rakyat marah, tak boleh membantu. Hak ambil 10,000 daripada KWSP tu dah habis. Jadi tuan-tuan, ini mentaliti ataupun pemikiran kelas bawah, aras bawah. Tak reti. Padahal kalau kita tengok satu pendekatan yang brilliant, pada saya genius, pendekatan duit KWSP tak payah keluar, duduk kat situ, pergi kat bank simpanan nasional. Bank yang ditugaskan ni bank simpanan nasional, dan satu lagi MBSB. Jadi pergi kat situ, kata saya nak keluar duit EPF saya, collateral duit saya keluar 10,000, dan kita berniaga, kita untung, duit KWSP kita masih ada, dan kita mendapat keuntungan daripada perniagaan kita. Itu kalau nak berniaga. Kalau nak belanja biasa, jangan pergi kat bank. Jangan pergi berhutang dengan bank, lepas tu nak belanja, pergi beli KFC, nak pergi beli baju baru, nak beli jam baru, beli beg tangan baru. Jadi itu kita mencari menempah penyakit. Untuk orang yang betul-betul sesak, dia ada jabatan yang telah ditugaskan, diamanahkan, jabatan-jabatan tertentu. Contohnya JKM, warga emas yang terdesak, tak boleh bekerja, unproduktif, ada, layak memohon, pergi Jabatan Kebajikan. Dan peruntukan Jabatan Kebajikan telah dilipat gandakan. Dulu 1.2 bilion, sekarang 2.3 bilion kata saya ada, 2 kali ganda. Jadi boleh menyantuni lebih ramai ibu tunggal yang ada anak. Ada bantuan dia sebulan, bulanan dapat, bukan one off, bulanan 300-400 kalau tak silap saya, dia punya kadar dia. Itu dia Jabatan Kebajikan telah ditugaskan untuk menyantuni mereka-mereka yang benar-benar terdesak. Jadi jangan terdesak nak pergi KWSP. Tapi pada saya, orang kampung sebenarnya tak kaitan pun dengan KWSP. Yang KWSP ni, yang ber-KWSP, yang ada simpanan dalam KWSP ni, orang yang kerja kerajaan. Jadi bila kerja kerajaan ataupun dengan swasta, bekerja bergaji bulanan, dia potong 10%, 11%, kerajaan tambah, itulah duit tabung KWSP.
Jadi janganlah kata tabung ni, simpanan capital ni hak kami. Bukan hak cik oi. Dalam tu ada hak kerajaan. Hak kita tu separuh, setengahnya. Kerajaan lah ni kerajaan kita contribute. Kalau gaji kita 1,000, kita bubuh dalam bank 100, kerajaan tambah lagi lebih daripada hak kita tu. Dalam akaun kita tu, itu ada duit kerajaan dan duit kita. Jadi ada setengah orang dia tak tahu, dia kata hak kami, apa salahnya? Tak sama akaun bank, akaun tabung haji dengan akaun KWSP. Itu kena faham. Ramai orang tak faham sebab kadang-kadang tu dikelirukan oleh pembangkang-pembangkang yang tak ada modal ni. Saya tengok pembangkang ni, kualiti dia sangat rendah lah. Dia tak ada modal, kemahiran berfikiran aras tinggi tu kurang. Dia tak apply, dia ada tapi dia tak gunakan. Nak bangkang boleh, berbeza pendapat biasa, tetapi biarlah benda yang dibangkang itu benda yang berdasarkan kepada fakta, hujah yang munasabah. Ini bila dah tak boleh berhujah, mula dia label kerajaan ini itu, kerajaan ini. Jadi labeling tu mudah, kerja mudah. Macam budak-budak bergaduh lah kan, bergaduh gitu ni lah dia kata mak engkau hijau. Itu je ayat dia, mak engkau ni begini. Dah tak ada ayat nak sebut. Jadi kita janganlah sampai peringkat tu. Nak tuduh kerajaan ni zalim kerana tidak mengeluarkan KWSP. Zalim apa? Cara yang tu adalah cara yang paling, dia panggil di luar kotak. Saya pun tak terfikir. Bila saya tengok, saya analisa betul-betul, saya kata ya Allah ya Tuhanku, kotak bagus, pegawai KWSP yang mencadang ni bagus. Mana setelah dia ambil kira ada option pilihan ni, pilihan ini yang terbaik untuk orang yang nak berniaga. Kalau sesak betul, tak ada nak beli beras, Jabatan Kesihatan ada, Jabatan Kebajikan ada, banyak lagi agensi lain yang membantu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni memanglah kan, kecenderungan politik pembangkang ni memang dia carilah cakap orang kampung. Bukanlah kita kata orang kampung, tapi kadang orang kampung ni maklumat dia terhad, dia dengar daripada satu sumber. Tambah-tambah pula orang tu dah wakil rakyat, tambah-tambah pula orang tu ada title itu dan ini. Dia kata betul lah, kerajaan zalim, duit kita nak bawa keluar sebab tak boleh, bukan duit mereka, duit kita. Dia ikut tu. Jadi tuan-tuan, kita orang kampung ni lah ni cerdik. Anak-anak, tanya anak-anak kita yang belajar di universiti, macam mana ni KWSP ni, isu apa KWSP, menentang apa KWSP ni. Ini kadang-kadang hak tak ada duit dalam KWSP pun dia periuh sama. Saya pun tak faham macam kenapa driver taksi tu dia pergi berjalan kaki tu, padahal dia ada wakil rakyat. Ramai wakil rakyat tu kan, wakil rakyat dah gagal, jadi nak berjalan kaki. Tak betul ke tidak jalan kaki kita pun tak tahu. Tak apalah, dia nak jalan kaki tu dia punya hak lah kan, kita tak boleh halang. Kemudian ada bantuan apa lagi? Ada bantuan, dia panggil bantuan keuangan untuk isi rumah yang kurang daripada 2,500. Bantuan dia 2,500. Yang ada 1 hingga 4 anak 1,000 hingga 2,000. Ni bantuan dia panggil BTR ya, bantuan rahmah apa. Kemudian ada lagi untuk perempuan, wanita khusus, tumpuan pada wanita. Jadi ramai rakyat wanita pun ramai kan. Kalau kita tengok di universiti, ramai wanita yang hadir-hadir program kerajaan pun banyak wanita. Warga emas pun tengok wanita. Jadi ada peruntukan khas, iaitu untuk yang menjaga kehormatan wanita ni 8 bilion, iaitu dia panggil sexual harassment, gangguan seksual. Ada bajet untuk memperkukuhkan tempat-tempat aduan, jaga kehormatan wanita ni. Itu madani. Kalau kita ni diganggu secara seksual, macam-macam adalah definisi dia. Gangguan macam ni, keluar kata-kata dan sebagainya, boleh pergi adu. Dan nak buat tempat aduan tu kena duit. Dia ada peruntukan 8 million, 8 juta. Itu untuk khusus untuk perempuan. Kemudian untuk pemeriksaan wanita, hanya berkaitan wanita 11 million. Kemudian ada peruntukan khas untuk wanita berniaga 235 bilion, million 235 juta. Ini
boleh diperolehi, pergi Jabatan Pembangunan Wanita, pergi tanya. Tiap-tiap negeri ada Jabatan Pembangunan Wanita, JPW, di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan. Pergi tanya, pergi jumpa. Kalau di Kedah ni, pergi Anak Bukit, pergi kompleks Persekutuan Anak Bukit tu, tanya mereka, tang mana Jabatan Pembangunan Wanita, macam mana nak dapat ini. Bawa orang, tanya anak-anak kita daripada universiti ni, dia cakap. Kadang-kadang tengok dalam website, dalam Google, dalam internet, cari maklumat, telefon ada. Jadi tuan-tuan, itu cara kita mendapatkan manfaat daripada apa yang dibahaskan di parlimen. Sepatutnya ahli-ahli parlimen kita pun balik ceritalah ke orang kampung. Tapi kadang-kadang macam di Kedah ni, sebab ramai pembangkang, daripada 15 ahli parlimen tu seorang je, Sungai Petani, yang menyokong kerajaan. Yang lain semua bangkang. Dia duk cari jalan nak bangkang kerajaan. Kalau boleh nak suruh jatuhkan kerajaan ni, ya Allah, ya Tuhanku, nak dapat manusia macam Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, kita tunggu berpuluh tahun. Tiba-tiba nak suruh jatuhkan sebelum pilihan raya PRU 16 ni. Ini pemikiran bukan kelas tinggi, bukan kebat yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan. Anak-anak kita di sekolah disuruh berfikiran aras tinggi, kebat. Tapi kita dewasa yang jadi pengundi ni nak suruh jatuhkan kerajaan madani ni sebelum PRU. Kalau betul pun tak setuju, tunggu PRU 16. Tak ada masalah, negara kita demokrasi, masuk jadi calon. Kalau parti tak ada, masuk parti bebas, bertanding, kok hilang wang perturuan. Dr. Mahathir pun boleh kira ni bekas Perdana Menteri hebat-hebat pun, tanding bebas, hilang wang perturuan. Manusia mana tak kenal apa nama Tun M, tapi hilang wang perturuan kalau bertanding tak bebas. Jadi cari parti yang kemas. Parti yang kemas. Kalau tanya saya, parti yang bukan parti Jabatan Kemas, parti yang kemas tu, parti yang kukuh, hebat, ialah Pakatan Harapan. Di Kedah ni kita nak Pakatan Harapan. PRU 16 ni, PRN ni tak mau lagi, katanya nak bubar bulan Jun ni. Kita kembalikan kuasa ataupun pilihan kita tu, pilih parti yang bergabung di bawah Pakatan Harapan. Kita nak kerajaan perpaduan menguruskan negeri Kedah ni. Tuan-tuan, mari bersama saya mengajak tuan-tuan, kita pilih pemimpin-pemimpin yang menyokong Malaysia Madani, bagi Kedah Madani. Sebab dia mesti, suka tak suka, walaupun kita tak suka kat Anwar Ibrahim, tapi dia tu Perdana Menteri Agung yang lantik, bukan dia lantik diri sendiri. Angkat sumpah, ada sokongan dalam Dewan sekarang ni. Sokongan dia dah sampai 2/3 majoriti. Sabah Sarawak pun sokong. Jadi bukan saja setakat UMNO yang 30 kursi itu sokong. Sabah Sarawak ni, Sabah dan Sarawak menyokong, menyebabkan macam bajet baru ni dapat 2/3 majoriti.